Puaka minggu ini dibawakan khas oleh At-Tafsir. Spray dan bam bidara Ruqyah senang digunakan. Spray-spray, sapu-sapu dah settle insya-Allah. Selamat menonton guys. Oh, asal what happened? Why your face so white? I need to sit down first Terus just duduk kat pantry tak boleh fikir sih. Hai, apa khabar semua? Selamat Hari Raya Puaka. Dia bukan selamat Hari Raya Puasa tau, selamat Hari Raya Puaka. Okey, masih jalan raya kan semua. Okey, kata orang tu Hari Raya sebulan. Tapi tak apa, ada yang busy kerja. Kita gunakanlah 1 bulan Syawal ni still melawat, menziarah yang kawan-kawan kita belum dapat jumpa. Yelah, kita kena jaga kesihatan kita. Okey. Pandemik macam ni pun kita kena ikut SOP, jangan lupa. Baiklah, kita akan teruskan dengan puaka minggu ini dengan seorang tamu peminat puaka yang ingin kongsi cerita puakanya. Dan puaka kita hari ini Nurul Izni. Hai. Dia malu-malu tapi actually tak malu pun. Izni ni bila kita buat live IGTV kat Instagram tu semua nanti dia selalu bercerita. Every time dia bercerita. Sampai saya cakap apa tau? Okay, ni stop jangan cerita. Nanti kita panggil awak bercerita berpanjang, kan? Kita save cerita tu semua. So sekarang cerita tu tak akan di-savekan lagi. Tak ada. Muntahkanlah segala-galanya hari ni. 30 minit mulai dari sekarang. Gitu kan? Okay, Izni buat apa sekarang? Sekarang saya jaga anak Zara je. Okay. Nanny full time. Oh, jadi full time. Ni kat IGTV tu you ceritakan pasal you jadi security guard. Ya, betul saya. Untuk sebuah company yang itulah. Yang itulah ya. Boleh ceritakan mungkin ada yang tak tengok IGTV kita. Boleh. So bila kita start dia punya patrolling kan, dia seorang-seorang. Because kita lack of manpower satu hal. Then masa pun tak cukup. So ada 3 patrolnya timing. So saya pergi dalam pukul tak silap pukul between 12-2. Perempuan buat seorang-seorang Seorang-seorang. But bila baru join tu ada buddy lah. But bila dah 1 week gitu cakap kau pergi sendiri. Dah familiarize kan. So dah pergi tu building dia pendek tapi dia bertingkat, 3 tingkat. So bila jalan tu dah jalan naik tingkat 3, building dia a bit weird pasal bila you naik tingkat 3, you nak kena masuk office, pergi ujung, clock in, turun tingkat 2, masuk tingkat 2, clock in, dan naik tingkat 3, lock pintu depan. Dia macam main zigzag. Zigzag. So bila by the time pukul 12 memanglah dah tak ada orang kan, lampu semua dah tutup. Jadi bila saya dah naik tu, naik tingkat 3, dah pergi ujung. Bila nak pergi ujung tu macam kenapa macam rasa lain macam sejuk. Tapi padahal tak ada orang kan, aircon semua tutup. So dah pergi, dah jalan, okay tak apa, relax dulu. Sekali kat ujung tu nampak macam ada lembaga hitam. Tu macam tu tak betul ni ke, mata macam main-main kan, dah penat ke. Okay, tak apa, jalan dekat tak suluh? tak berani nak suluh. Kan nampak benda lain nanti. So dah pergi tu, jalan depan sikit. Dan confirm ni ada benda kat situ. So I walking my friend, I cakap boleh tak tolong datang sini, aku dah tak boleh gerak. Memang dah time tu dah tak ingat nak baca apa-apa pun. Doa makan pun dah tak ingat dah. So macam tak boleh ni, walkie. So dah walkie. Lepas tu diorang naik lift sampai tingkat 3. Dah nampak air macam keras kat situ. Kau kenapa? Cakap aku nampak benda duk. Aku tak boleh gerak ni. So cakap benda apa. Tak tahu, kau try Usha sikit. Tak ada. Tapi bila dia pegang tangan saya tu, sejuk lah. Macam dah ni tak boleh gerak kan, dah sejuk kan. Cakap okay, tu turun bawah. Dah relax. Tu macam nampak betul ke tidak ni kan. Macam takut main-main ke, mata main-main ke apa kan. Tapi boleh rasa lah ada benda, sesuatu kat situ. Tu dah lah. Lepas tu, hello, I want to quit lah. Pasal nampak satu benda tu Pasal nampak satu benda dah tak boleh dah. Dah jam dah. Berapa lama kerja kat situ? I think less than 1 month. Macam next week ke? Next week dah berhenti, dah tak boleh lah. Demam lepas tu? Demam lah. Then after that, tukar tempat. So daripada that place, I was changed to another location lah untuk jaga. Tu another tempat lah.
Wah, tu cerita pasal seorang yang bekerja jaga malam security guard. Itulah kita respect semua security guard kat luar sana. Bukan senang. Kadang saya jalan pun saya tengok macam kalau kita pergi tempat shooting kat tu kan, macam wah pakcik ni berani seorang kat sini. Kita bukan takut dengan orang atau binatang je. Kadang-kadang benda ni pun kita segan sikit kan. Betul. Mungkin kita akan suruh Haikal jalan satu blok. Dia dah bersuara. Boleh. Okey, cerita seterusnya. Cerita seterusnya, saya ni dulu pasal job hopping. So I landed myself dekat this nursing home lah. Okay. So bila dah dapat nursing home ni macam different daripada normal hospital tau. Nursing home macam hospital biasa is like 24/7 busy. Baik A&E ke baik ward selalu busy. But nursing home of course bila after 10 dah lights off lah, kira patient nak tidur. So I pula bukan kerja malam tapi kerja pagi. I start my shift pukul 6.30 pagi. Right. Tapi because on the ball, I datang awal sikit. So bila I datang awal tu, I pun tanyalah my sister semua, staff nurse. Okay, nak tengoklah dia punya report semua kan. Kalau ada benda-benda baru, so I know that I can do something ahead ke apa kan. Tolong. Then dia cakap ada this patient lah. Okay lah, pergi check lah, pergi tengok kat ward dia. Dia pula isolation ward, which dia seorang je. So I masuk. Bila I masuk tu, I perasan ada orang tengah duduk kat kerusi. Macam ini duduk. Right. So but when I enter, the back is facing I lah. So macam ada orang. Okay lah, tengok macam okay kot. Tapi I tak nampak patient tu pasal dia punya curtain dia cover half of the body kan. So okay lah, tak nak kacau. But I can roughly see boleh nampak dia punya siluet yang orang duduk depan tu lah. So macam okay lah, tak apa lah, biar tak mau kacau. Dan lepas tu dah keluar, tapi macam rasa weird lah. Macam kenapa ada orang jaga I mean dah keluar tu macam kenapa ada orang jaga. Kan itu macam maybe family ke apa ke or whoever lah, because dia is from another hospital come to that ward. And that ward that I jaga is for patient yang tahu diorang nak meninggal. Oh, okay. Yeah. It's compassionate ward whereby diorang mostly ada cancer. So diorang tahu that diorang from another hospital datang situ untuk rest for Yalah, like your passing days lah, tunggu masa. Saya cakap maybe okay kot ada orang jagalah gitu. Then bila keluar, tanyalah sister staff nurse semua kan. Ni ada siapa ni jaga orang ni kan? Mana ada orang jaga? Mana ada orang jaga? Adalah, ada orang duduk. Takkan saya tak nampak kan orang duduk kat seat? No, there's nobody. No sister, there's someone there sitting. You come here, we go and see. So, masuk. Mana orang tu? Tak ada. Tak ada orang tu. And then kalau kita duduk kat seat, kita bangun kan, kita pegang seat panas. Right. So bila I pergi, I just want to make sure lah ada orang duduk ke tak. I pegang seat tu tak panas pun, sejuk. That means tak ada orang duduk. All this while. Then I dah macam okay. Sencang hari So okay lah, sister, I go inside pantry, I drink coffee first. Yeah, I think you sleepy, you tired, you go rest first. Okay. Lat 1 jam, there was this siren indicating that ada orang passing away lah. So bila I keluar, I tengok is the patient yang I masuk tengok tadi. So bila I just want to know siapa kan patient tu, bila I masuk I tak nampak kan. Right. So I buka lah dia punya sheet over tu kan. Memang I tak nampak muka orang tengah duduk tu, but from dari belakang tu I tahu rambut dia macam mana and everything. And is the person that I saw kat tengah baring tu is the same person I saw nampak kat tengah duduk. Orang yang dah meninggal tu sama dengan orang yang duduk tu. Betul. Rambut pendek semua. Rambut pendek semua. Dia macam then my sister asal what happened? Why your face so white? I need to sit down first lah. Terus just duduk kat pantry, tak boleh fikir saya macam betul ke tak ni? Kan? I always will doubt myself. Betul ke tak I nampak takut penat or what. But can feel it that it's her lah. She sitting there. So lah. Lepas tu berhenti kerja. Setiap kali jumpa berhenti kerja. Setiap kali jumpa berhenti kerja. Yeah. Ke tak nak teruskan itu?
macam fight back lah, get used to it ke? Ada lah after that, because itu masih baru-baru. Baru-baru tempat teranjat lah, culture shock lah. Culture shock. But after that, macam okay apa? Dah buat bodoh je jalan. Dulu memang macam terperanjat lah. Pasal I grew up in a family whereby my dad will always say, hantu semua bohong. So dia tak akan takut-takutkan kita. But bila you dah grow up, you tengok cerita hantu, ini kan, dah dah main dengan you punya mind, then you like, sikit-sikit, but now, okay lah, better. Itulah kita dah dengar pasal security, pasal jadi nurse. Lagi ada? Ada. Yang holiday ke? Zaman sekolah ke? Zaman sekolah ada. Time secondary school, I always tidur rumah my cousin tau. We are very close cousin. So nanti tiap malam macam weekend kan, aku tidur rumah kau boleh? Boleh lah, kau datang je. So because I selalu kerap datang rumah dorang, tak payah suruh macam buka pintu awal. I will just open the door, ada kunci kat tepi, just buka sendiri masuk. So there's satu kali tu, I think family dorang pergi holiday, so dia seorang kat rumah minta teman. And dia punya rumah is Sengkang area tau, where this block is ulu gila, macam gelap. So and rumah dia pun kalau tak pakai lampu just tutup lah. So bila I masuk tu hall, then belakang meja makan, belakang is dapur. So ada walkway lah pergi masuk bilik. So that walkway is a bit dark cuma very dim. So I dah masuk, Assalamualaikum, tu I duduk Tu bila I on TV, I nampak orang jalan. So macam masuk bilik. Dia cakap, "Oi, masuk bilik apa kau?" Okay lah, tunggu jap lah. Tunggu. Asal dia ni tak keluar-keluar bilik Fad, fikir nama dia lah. Tak ada orang ke apa ni? So I masuk bilik, dia tengah tidur kat bilik. Tu siapa yang jalan tu? Saya macam, kejut dia, kau baru sampai ke? Aku dah tadi lah dah sampai. Aku ingat kau pergi toilet ke apa? Tak, aku tertidur lah. Dah macam, siapa pula aku nampak kat dalam rumah. Actually dalam rumah dia a few time kita dua kena macam, kita dua tak tahu orang kata doppelganger Apa? Doppelganger, is it? Macam doppelganger. Doppelganger? Yang macam okay. Yeah, so that's one time bila I nampak dia tapi bukan dia. The other time is I tengah tidur dengan dia, and then pukul 2 pagi I receive a call. I need to meet somebody under the block. So I turun. So I balik naik atas dalam pukul 3.30. Then bila I balik tu, dia macam kelang kabut macam terperanjat. Hoi, kau dari mana? Cakap, aku dari mana? Aku pergi bawah sekejap. Kenapa Bukan kat sebelah aku. Dok, aku pergi bawah lah. Apa kau cakap ni kat sebelah kau? Dok, pasal kita tidur back facing each other tau. So I sana, dia situ. But dia macam dengar I. So dia, Dok, kau okey tak? Okay. Kau okey ke tak ni? Dia menyaut dia menyaut. So dia ingat it was me. So dia macam, sakit ke apa budak ni kan? Sekali bila dia dah pusing balik, tu yang I masuk. Macam right on timing So bila dia pusing, dia nampak I masuk, dia terperanjat. Macam bukan ke kau sebelah aku dari tadi? Cakap tak ada, aku baru naik. Dah dua-dua stres. Buka lampu, duduk lah dia sampai subuh. Tak ada buat apa dah. Nasib baik tak Suka. Yang tukang home baru ni suka. Siapa yang on tu? Okay, tak ada. Gitulah ceritanya. Okay, peranjat sekejap. Tak, ni pun ada berhenti kerja. Ni dalam rumah. Keluar. Tak nak cerita lagi, tak nak cerita. Okay. So far dalam time sekolah tu itu yang paling, because I selalu dengan dia kan, so always happen lah dengan dia. Kalau kita keluar mana-mana pun is either dia boleh rasa, then I boleh nampak. But that sini? Tak, sekarang dah tak. Itu time dulu secondary school. Habis kat sini sekarang ni saya tanya, kat sini? Tak ada. Tak nampak apa-apa lah. But rasa ada, cuma rasa tak apa? Tak tahu, macam gerun kot. Yang mungkin lampu dah setting maybe macam ni maybe kan.
Tapi sebelum awak ni minggu lepas tu ada kita punya tamu Ahmad. Kita kena berbual cerita kan. Lepas tu tanya kat sini ada apa kan. Dia cakap ada macam susuk orang tua. Lepas tu susuk budak-budak kecil kat belakang sana. Lepas tu tiba bila cakap gitu-gitu, paper, apa bukan paper, kertas kat situ ada plastik macam gini, gambar apa? Diffuser. Jatuh. Berlipat jatuh di meja. Tu satu tak apa. Aircon, mungkin aircon kuat Maybe. Aircon kuat kan, nampak kan? Sejuk ni, menggigil. Lepas tu dah jalan-jalan situ, gerang. After that tu jatuh lagi tu benda. Apa? Helmet. Kat sana helmet tu Berat tu helmet nak jatuh. kan? Di mana Ahmad cakap dia pun suka main kat sana, ujung corner tu, kat situlah helmet tu jatuh. Gerbang. Mungkin aircon juga. Aircon kan? kuat kat sini. Ni so agaknya hari raya ni pun dia dah lepas. Dia happy. Macam happy puasa dah kena. Pak, aku dah lepas pak. Aku dah lepas pak. Tapi dah cakap kau time puasa pun ada juga gangguan kan? Ada. Ya ada. Semua ada mana-mana. Ada. Yang tukang horn tu pun rasanya nak kena ikat. Memang. Kena ikat 100 tahun. Aku tak dengar je Okay, seterusnya. Seterusnya bila I masuk this paranormal crew. Ada masuk paranormal group juga. Apa nama paranormal group tu? Tak nak cakap boleh? Boleh cakap kan? Boleh cakap Tak nak cakap boleh? tak nak cakap boleh. I Takut cakap sensitif tapi you tutup tit boleh? Okay, tak apa, jangan cerita. Nanti takut sensitif pula. Cerita boleh lah, cuma nama je I cerita apa? So bila I masuk group ni, diorang really kasih you lebih berani actually. Oh ya? That's why I cakap dengan you, I belajar jalan wire, kamera. Jalan wire? As in jalan wire kat hutan untuk buat filming, untuk buat shooting. Kita shoot dalam hutan kan. So I seorang-seorang jalan wire tu. Okay, jalan wire. Okay, jalan wire. Yeah, Allah. so bila I masuk group ni, at first I setakat nak kerja admin je. But after that, tak tahu macam mana boleh sangkut jadi technical crew. So under technical crew, I seorang perempuan. But the abang yang kat situ semua very helpful lah. Diorang ajar macam mana nak kamera, nak wire semua. So ada satu kali tu kita ada this night walk dekat dairy farm. And ada this permainan lah. So I punya watak is sebagai cik kak. So there's ada ni macam rumah kecil, I kena duduk dalam tu. So orang-orang yang jalan tu kena masuk ambil this card from me. So I duduk lah macam ujung corner lah, corner gini, belakang dia punya tembok kan. So 4 group dah settle, tinggal lagi 1 group tau. So luar rumah tu ada 2 of our crew on standby lah jaga. Kita tengah relax, pasal tak ada pegang apa, handphone semua tak ada kan. So landing je lah kat belakang dinding tu. Tengah hayal, sekali ada orang rentap rambut wig lah. Wow. Terus macam first punya reaction, kau. Tapi bila kau tu dinding. Kan? Dia macam dinding. Tingkap mana tingkap? Tingkap ujung. Okay, tak sampai jauh ni. Dah diam oh. Lambat pula grup 5 ni nak datang kan. Dia dah rentap tak apa, dia ketawakan lah. Dia macam budak-budak ketawa giggle gitu. But very high pitch. Dia lah, okay tak apa, sabar-sabar, diam je, relax, maintain. Nanti orang nak datang kan. Dia dah rentap satu hal. Dah rentap tercabut, pasang balik? Pasang balik. Janganlah ketawa. Okay. Dia dah rentap, dah jatuh, dah pasang balik. Macam duduk balik lah, diam-diam. Then macam at the corner of my eye, I notice this figure tau. Tapi dari belakang juga. Macam ada lagi satu cik kak ke? I mean like macam kita lah. Pelakon. Pasal dah group 5 ni rasa baru perasan kan. Because rumah dia quite big tau. So macam gini kan, bilik sana habis ada pintu ni entrance, dan dekat sebelah sini. So I macam ada lagi satu ke? Okay lah, tak apa, buat berdua. Nanti kalau panggil kan nanti takut orang dengar kan. Okay, tak apa. Biar dia duduk situ diam-diam. Bila dah habis semua, budak-budak dah masuk, dah pekik-pekik, dah ambil kad. Okay lah, wrap up nak balik kan. Duk, lagi siapa yang lagi kat atas tadi? Siapa kat atas? Siapa kru kita lagi satu tu? Mana ada duk? Engkau seorang aja. Dia macam,
Serius lah aku seorang? Kau seorang je? Sumpah aku nampak ada lagi satu dekat bilik yang sebelah sana. Cakap tak ada, kau seorang je. Okey lah, jom kita jalan. Dah semua jalan lah diam-diam. Pasal jauh daripada base untuk daripada that rumah untuk pergi ke base, I think about 3 to 400 meter. Okay. Jauh. But because of that crew pun, I jadi lagi berani lah. I boleh duduk sorang-sorang dengan kamera kat tengah-tengah hutan. And then macam tak melenting sangat macam ni. Tapi tadi Dah macam memang biasa dah macam. tapi tadi bunyi horn tu memang tak boleh cakap lah. Itu kena potong tangan. Ya. Kat akhirat nanti Claim balik claim balik. Wah, dia dah main akhirat lah pula. Nanti orang tu tak nak horn lagi biar nanti next episode tak payah horn. Okay, gurau je. Lepas tu Lepas tu balik macam kita selalu macam tak balik tu rumah terus lah. We will just hang out kat kedai kopi and everything, then balik to our office dekat Clementi. Then baru balik rumah. Dah siang baru balik rumah. Pernah tak macam dia ikut rumah ke, kacau-kacau? Pernah. Tapi tu bukan dengan kru, tu jalan sendiri. Jalan sendiri As in I pergi sendiri. seseorang? Ya. Pergi I pergi dekat Bukit Panjang tu ada satu, mesti Bukit Panjang or Mandai Road, I tak ingat. Ada Seorang jalan just suka-suka? masuk je. Just suka-suka. That time tengah rebellious. Seorang-seorang? Ya, saya. Lagi dia ajak Haikal? Belum kenal. Sekarang dah kenal, dia mesti nak pergi. That time tengah rebellious lah. So jalan sendiri. That time masih siang lagi, tapi by the time sampai sana dah malam. Okay. So dah malam tu masuk is actually behind this church lah. Tak silap Jewish punya cemetery. So I just pergi sana, duduk. That time just macam tak ada fikir apa-apa lah. Just duduk, ambil gambar, balik gitu je. But bila I balik tu, tak cuci kaki, tak cuci muka, terus tidur lah. Tidur. Besok pagi my sister, kau pergi mana semalam? Pergi mana My adik tau tanya, pergi mana semalam? Pergi mana Asal lah. Kau tahu tak ada benda kacau? Kau pergi mana? Kat tingkap semua. Asal aku tak rasa apa-apa? Because kita dulu share satu bilik. Macam, asal aku tak rasa apa-apa kau pergi mana? Kau tahu tak aku tak ada tidur semua. Macam, sorry. But then after that macam maybe dia just lalu or what. After that dah tak ada apa lagi lah. But, Ada dia pernah cerita apa yang dia nampak? Apa yang dia kacau macam mana? Ni. Oh, kerik-kerik juga. Kerik-kerik dekat Itu favourite diorang agaknya? Kan. Tahulah kuku panjang. Dia kerak-kerak. Hantar pergi pedicure, manicure. Baru tahu. Kita bergurau. Minta maaf semua. Oops, sorry. Kan? Yeah, but after that dah tak buat adventure apa-apa lah. Because kat rumah dah ada anak Zari kan. So very sensitive diorang. Kalau macam luar negeri, plantain holiday ada? Ada. Dekat Jakarta ada, Bali ada. Because I suka pergi solo travelling. Oh, okay. Wah, berani ni. Okay. So bila I pergi solo travelling, I tak pergi hotel-hotel yang mahal. I'll go hotel yang backpacking. So tu yang lagi banyak story, banyak benda kan. So ada satu kali tu I stay dekat Canggu. That time hotel dia Bali. Bali, dekat Bali, sorry. Dekat Bali. Dia punya hotel tu masih baru nak siap. Habis kat depan tu tak ada apa-apa. Tak ada building, tak ada apa. Kosong lah. It's like $20 satu malam. So I dah pergi, I dah check in. Okay lah, tempat bilik macam masih baru kan lawa. Cuma surrounding dia ada sikit gerun sikit. So dah malam tu I turun bawah. Dia macam ada this kedai runcit lah kecil. Just beli air kat depan. Dah beli air, duduk kat tepi tangga tu relax lah. Tapi pasal dorang tempat tu kan tak terang kan, very dim. Tu macam rasa macam kat semak depan tu. Pasal pada time I pergi tu kedai tu dah tutup lah. So uncle tu pun, pakcik tu pun dah jalan. So macam dah tak ada orang semua. Macam asal macam ada goyang-goyang dekat grass tinggi tau. Macam binatang kot. Baik aku jalan lah, takut anjing liar kan. So naik dulu. So my room is facing that kedai. Then macam tak tahu, I just nak tengok je tau. Macam you have macam you very curious tau. So I just tengok kat luar. Macam apa benda tu Tu nampak macam gliding At first it was gliding. So I thought ular. Macam ular besar tau. Confirm ni ular besar. Siap nasib baik aku bangun Kan ular tu just can just attack kan. It was really huge and was really long. Macam I tak tahu macam mana nak ukur kan. But quite besar lah. But then
bila dia dah keluar, dia pergi opposite side, dia masuk semak. Yang herannya, bila dia masuk semak, there's this lady just walk out from that semak. So I macam, mana? Dari mana pula? Dia perempuan tu lah. Pakaian dia macam mana? Macam kain batik, tapi you know like diorang pakai kain batik untuk berkemban mandi. Rambut dia siput atas. Just jalan gitu je. Janganlah tengok sana. Tak apa. Okey, betul? Tak, bukan takut apa, nanti dia on lagi. Ni potong tangan nanti. So I nampak macam even though tempat tu dim, tapi you boleh nampak macam mana perempuan ni datang kan. Situ bukan ada hotel ke apa, it's a longkang tau, semak-semak longkang besar gitu. Dia macam tutup tingkap, duduk diam dulu. Then I tak tahu whether I macam takut sangat or apa, but I dengar orang nyanyi. And lagu apa tu? tak tahu lah, dia macam very Indonesian folk song. Dia macam on TV lah, on TV kuat-kuat, buka lampu semua, selubung diri. Tidurlah sampai pagi macam gitu. Kat hotel tu awak seorang ke ada orang lain? Hotel tu I rasa tak ramai, pasal hotel baru lagi. But bila besok pergi breakfast, you can see lah there's a few, cuma bilik tu macam jauh-jauh agaknya. Pasal bila my room is all the way at the paling ujung lah sekali. So bila I pass by bilik-bilik tu, maybe bilik tu tengah orang tu keluar ke apa, so you tak dengar ada orang-orang. Kadang-kadang benda ni orang cakap dia tahu kita punya feeling inside. Feeling inside apa ni berbual? Dia beritahu kita punya perasaan, dia tahu kita apa, macam gitu. Tengah takut, tahu. Tak tahulah, tak betul tidak nanti kita tanya ustaz. Okay, boleh. Okay, tu kat Bali Habis yang kat Jakarta? Yang kat Jakarta pun sama, I pergi sendiri juga. Bukan Jakarta, sorry, Jogja. Jogja. Jogja ada, I went there. The first time I pergi sana because of Coffee International Day. But the second time I pergi just for suka-suka lah. So I stay dekat this same lah macam backpackers yang tempat, and bukan macam kat kota tau. It's like those jauh-jauh sikit. So bila masuk tempat tu macam wow, cantik. Lawa, cantik lah. Macam buka tingkap ada very nice view lah. Then tapi itulah bila malam dia gelap. Dia tak ada lampu. Sawah depan bukan? Sawah semua. Lawa bila siang hari lah, tapi bila malam yelah gelap je kan. So bila I keluar pergi kota tu, I balik dah malam. Yang I naik Grab tu pun sampai tanya, kau betul ke kau tinggal sini? Ada rumah ke kat depan? Cakap adalah abang, jalan ke depan sikit. Gelap ni betul ke? Dia sendiri takut nak pergi sana because it's totally macam pitch black lah. Dia takut yang dia tumpang siapa? Ni betul ke aku tumpang manusia ni? Betul ke? I cakap tak apa, pergi je depan, ada. Cakap okay, dia dah nampak ada lampu sikit lah. Okay. So pergi sana, dia punya villa is those macam ceiling yang tinggi tau. Dan ceiling dia tinggi dan dia macam triangle shape macam gitu lah. So tengah hayal lah, pasal kat situ tak ada TV, tak ada apa. So tengah hayal tengok atas, tu buka tingkap tu atas. Tu macam tengok bawah, nampak macam rambut dekat corner tu. So macam nak baca apa ni, dah tak terbaca apa-apa dah. Diam je lah, buka handphone, buka surah lah. Dan bila tengok lagi, dah tak ada. But that villa is I seorang aja. Even orang yang tukang jaga besar. Even yang orang yang jaga villa tu tak tinggal situ. Dia tinggal another building which is like across the road gitu, rumah dia sendiri. Tapi Jogja. Jogja. Rumah Slamen kan? Rumah Slamen. I don't remember the nama. Dah lama tu. Okay. Yeah. So bila tapi tak cepat melenting lah, macam nampak je okay diam. Diam dulu, jangan lari. Nak lari gimana, gelap. So duduk diam-diam, buka lampu je semua. But so far tak ada yang macam physical touch atau cuma dia tunjukkan yang dia dekat sini mungkin. Saya dekat sini. Yang I kena dengan my friend, kita kat JB. Kita dengan, cause my friend satu tinggal orang JB. So I pergi sana untuk stay dekat one of the hotel, tapi dah tak ada dah hotel tu. Apa
Apa nama hotel tu? Pacific something like that. Okay. Dia dah tidur dulu. I tengah tidur. Kita tidur memang suka tutup lampu lah kalau ada orang kat sebelah. But toilet lampu tu on. So dia dah tidur, I belum tidur, I tengah tengok TV. Then macam perasan asal lah dia macam orang ngendap. Tengok gitu. Dia macam dia macam gini lah. Tapi tak nampak muka lah. Macam rambut just jatuh. I kerasi kat situ. I tak boleh bangun, I tak boleh pekik. Rambut Just rambut je. And the thing is you nampak kepala je. Macam dari toiletnya area tu. Besok pagi, my friend, good morning. Good morning kau. Aku tak tidur satu malam. Kau tak tahu. Kenapa? Tak nak. Kita check out dulu baru aku bilang nanti. Kali dah check out semua. Bilang, asal kau tak kejutkan aku? Kalau aku kejutkan kau nak buat apa? Kau sama dengan aku juga 2 kali 5. Takut juga. So just matikan diri lah. But now okay lah. I can lebih berani, lebih kan, dah biasa-biasa gini-gini. Dia macam apa tau, dulu ni Cik Som punya grup Sri Warisan, diorang pergi JB juga, tak silap JB lepas tu kan performance sana kan kat hotel tu. Saya pernah ceritakan so saya ceritakan lagi dan lepas tu terus budak-budak ni kan, penari-penari ni kan semua naughty-naughty kan, nakal-nakal. Dah habis kan, saya pun suka apa tau, kalau pergi pergi apa ni overseas trip, nanti bila nak malam aja habis shooting apa, jom kita lipat-lipat kan, pergi bilik orang sudah 3 pagi buat bising macam itu. Ada orang sama macam itu. So kat situ rooftop, I think orang ada macam barbecue ke apa, so siapa nak pergi siapa tak nak pergi kat bilik, cerita seram lah semua kat bilik, biasalah kan. Si satu patut orang main doorbell, tengok si budak ni tengok tak ada orang kat peephole kan, tak ada orang. Budak ni main lah. Ting tong. Alamak kan. Coba tengok lagi. Allahu Akbar. Dia ting tong tu cahaya bersinar. Jangan relax, kita continue cerita kita. Cuma cahaya ni je. Aircon. Sing. Dia birukan balik. Aircon. Okay, tak apa. Macam-macam kita lately ni lepas dah bulan puasa ni. Lepas kandang semua. Kan? Okay. Lepas tu dah gitu, bila saya akan ting tong tu, tapi tengok tengok kat peephole tu. Tengok tu, tunggu lama kan. Kadang kita tunduk gitu kan. Dia tunggu lama. Sikit apa keluar. Dia mengendap gitu, macam gitu. Apa? Gula-gula. Cat hitam muka. Gitu. Terus dia perempuan ni, penari dia terus macam kaki lutut lemah jatuh sampai kat pintu, kat katil mana diorang tengah lipat-lipat tu, dia merangkak macam dah tak boleh gerak kan, tak jalan, merangkak gitu. Cik, kau kenapa? Tu jalan-jalan betul gitu. Rupanya nampak. So dia cakap mungkin budak-budak ke gurau ke main-main kan. So diorang pergilah approach, confront budak-budak yang penari-penari lain. Korang ke kami gini? Macam tak ada, semua kat atas tengah happy, tengah macam barbecue gitu. Tak suka tengok kat peephole Kan? Mana-mana lah, peephole atau even letterbox. Macam you nak buka. I tak suka. Selalu ada this macam fikiran that diorang akan just pop up. Pop up. Kan? Naughty lah diorang. Okay, tu je cerita. Ada lagi? Last ada. Okay. Bila dengan kru juga. Okay. Kita that time pergi Pulau Ubin. Bila malam Pulau Ubin kan tak ada lampu kan. Then I kena station dekat satu area ni then I kena jaga one of the cameras. Right. So kita tengah I tengah duduk. Yang lain semua dah pergi station masing-masing kan. I tengah duduk, I dengar gitu. Macam asal reaction dia macam panggil ke? Senyap tau. Paling dekat pun 200 meter ni. Takkan diorang macam jauh kan bunyi. Dia dengar lagi tau. Jangan main-main lah korang. Pasal that time masih baru So I macam mesti main-main lah orang-orang ni. Macam tak ada ni. Habis dengar bunyi. Macam jalan. Dan macam dah marah tau. Dah marah, dah takut. Jangan main-main lah. Orang tengah seorang lah. Pergi buat kerja sendiri lah. Jangan kacau. Lepas tu dengar lagi. Kau aku Okay, tak apa. Abang kat mana? Kita kat sini. Kenapa ni? Kenapa? Diorang panggil I, tersebut nama pula. Panggil dek gelaran lah. Dia cakap,
korang kat daerah sini ke? Cakap, tak ada. Oh, okay lah, tak apa. Then I heard again, but this time round ada bau sekali. Wangi and then jadi busuk. Okay, kalau nampak kakak not so takut tau. I tak tahu about pocong, yes. Pasal dia tutup berbungkus. Jadi you tak nampak tak nampak muka, tak nampak ni. Cantik je dia di sebelah pokok kat depan. I dah okay, tengok bawah, boleh tak datang sini please, ada penampakan, tolonglah datang, tolonglah. Macam I jadi uji nyali tau kat situ tunggu. Kelang kabut datang, dah tengok I dah keras dah. As in dah tak boleh berbual, dah berbual merepek bla bla bla. Lepas tu dah angkat dia jalan pergi base. Keras lah badan I, macam like tegang gila, macam gula-gula kat depan, like solid I mean like dia dengan meja tu dekat juga dekat. So you macam, I think that was the yang I nampak paling menakutkan lah. Pasal dia berbungkus lah tu pasal. Kan? At the same time ada bau busuk. And dia punya kain putih, it's not macam dalam cerita kan kadang kain putih dia macam bersih kan. Ni macam like lumut-lumut, kotor-kotor. Dah main golek-golek macam ada kuning-kuning, dah nampak sangat kain lama lah gitu lah. Wow. Then macam dah okay. Itu dia. Izni tak seram, takut dengan benda tu gula-gula. Korang pula takut mana satu? Sila komen kat bawah ni mana satu yang korang takut. Itulah. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dijauhkan oleh benda-benda ni semua. Terima kasih Izni kerana kongsi cerita. Wow. Daripada IGTV masuk ke studio Puaka akhirnya. Macam inilah studio kita. Alhamdulillah. Kecil Comel je. Macam besarnya. Dah nampak besar pun kecil. Cute kan? Okay. Ada something untuk awak? Biasalah kita ni kan Hari Raya. So Hari Raya kita bagi harta. Oh bismillah. Jangan. Wow. Kan? Tak payah buat Hari Raya. Tak payah nak buat Hari Raya dah. Balik tengok TV. Aduh. Okay. Ni letak sini dululah. Okay. Jangan air tumpah. Chill. Okay. Jauh sikit. Jeng. Hadiah yang anda bakal menangi. Irresistible treats. Dia kasih kuih tart. Oh, thank you. Right. Yang ini daripada Farisha Saleh. Kasih cheesecake. Macam-macam cheesecake dia ada. So dia kasih belah-belah bagi-bagi. Semua macam-macam ada flavor lah. Awak dapat coklat. Ada orang dapat benda-benda lain. Yang ni saya punya favourite juga. The Baking Mummy. Memang sedap. Kena try. Cookies. Yang ni Blossom Treats. Ni boleh buat raya. Tak boleh, ni masuk bilik habis dah ni. Ni pun masuk, ni belum sampai rumah dah habis. Ni daripada Kai Beats. Mak kau. Kai Beats ni tahu bergedil. Baru nak raya, tak apalah. Tak apalah. Suka panas. Suka panas lah pula. Suka pedas. Suka. Okay, kalau suka pedas ni Ghost Chick. Burger. Pedas. Pedas. Okay, pedas. Dia cakap pedas gila. Ada Haikal tak cukup pedas lah. Apa? Tak cukup pedas. Tak tahan pedas. Tak tahan pedas. Saya belum try lagi. Okay, sebab saya tak suka pedas. So kalau suka benda pedas tu, ini dia. Dapat 20% discount off. Kalau nak beli. Thank you so much. Okay, daripada, lupa nak sebut. Daripada The Flame Shack. Flame Shack. Okay, daripada Ini Flame semua Shack. kat Instagram ada kan? Ada. Bolehlah kenal-kenal dengan diorang, kenal boleh tag-tag diorang. Okay, yang ini pula daripada Cookies and Cakes. Cookies and Cakes. By Hanis. Dia lah lagi dalam tu botol-botol, apa tu? Wah. Cookies macam-macam. Well, bestnya. Nak buka macam sayang Nanti ambil Instagram, post lah. Ya. Okay, dan ni pula daripada Iris Delicacies. Banyak biskut macam-macam biskut dalam tu. Ada, tak silap macam ada velvet, ada chocolate chip. Kan? Korang add dia kat Instagram, okay? Dan apa lagi? Banyak tu. Kan, dia macam korek-korek. Apa nak kasi lagi Ni, the Crush Cherry. Apa cherry? Crush Theory. Apa ni? Dia macam wallet, macam card holder. Kan? Cool lah. Thank you Crush Cherry. Dan ni daripada Nur Ilham Hair Tonic. Kau nak perlu hair tonic, spray rambut dah dreadlock kan? Okay, boleh juga ni. Thank you. Okay, dan satu ni. Mana dia?
Banyak-banyak sesuatu. Okay, suka bekam. Kalau suka bekam ni ada free half body hijama, wet cup, pink therapy. memang nak Daripada pergi tu. The Good Therapist. Ya, hijama kan? Hijama. Ya. Hijama. Thank you. Lagi, saya ada korek dulu Wang besar. Dan ni daripada Wali Fragrance. Wali Fragrance. Thank you so much. Kan? Nampak diorang dekat Causeway Point ada booth. Ada bu, dia macam-macam tempat ada. Famous Wali Fragrance Tak ni. payah beli minyak wangi. Kan? Dah itu saja. Dan ni bag Poker untuk awak. Thank you. Hindarkan apa yang kat dalam tu. Just to make. Okay. Thank you so Okay, itu much. saja. Terima kasih banyak kerana sudi hadir. Selamat Hari Raya Mazir Batin. Kalau tersilap, kita tim Poker pun ucapkan selamat hari pada awak lah. Terima Boleh kasih. Pagi boleh jalan raya lagi. Yes, berjalan raya buat pokernya back. Kan? Okay, untuk awak semua kalau ada apa-apa saranan, apa-apa nak bagi tahu kami, share ke apa-apa, boleh komen di bawah ni. Dan jangan lupa Jangan lupa. follow Instagram Poker SG. Dan kalau nak apa-apa lagi, email kepada pokersg@gmail.com. Ya, betul. Dan kalau nak beli merch, jangan lupa www.pokersg.com. Okay, kita jumpa sekali lagi di minggu hadapan. Jaga diri, selamat Hari Raya. Ingat, poker tak kenal usia. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Apa khabar? Kita masih lagi dalam bulan Syawal lagi. Yang mana kami masih menyambut lagi Hari Raya. Jangan lupa SOP pun kena ikut juga. 5 orang pun 5 orang lah, tak kisah. Yang penting bukan jumlah tu, bukan jumlah orang yang ada kat dalam rumah tu yang menentukan tentang raya, tetapi hati kita yang beraya. Okay? So ada beberapa poin yang ingin saya ketengahkan, iaitu mungkin ada yang dengar daripada awal hingga akhir, asyik jumpa, asyik nampak sini, asyik nampak sana. Dan kesian juga dengan si Izni ni kan. Setiap kali jumpa, dia asyik keluar. Setiap kali jumpa je, berhenti kerja dan lain-lainnya kan. So, apakah benda ni wujud? Apakah jin ni wujud? Hantu ni wujud? Yes, ia wujud. Sebagaimana kalau kita tengok dalam Al-Quran, dan siapa sahaja mungkin selalu baca surah Al-Baqarah, ayat yang pertama, kedua, ketiga yang biasanya akan berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang bermaksud alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang percaya kepada benda-benda yang gaib. Jadi, kalau ada seseorang yang tidak percaya pada gaib, maka dia tidak termasuk daripada orang-orang yang mempunyai keimanan. So, benda yang gaib ni bukan bermaksud, hanya jin sahaja yang sesuatu yang tak dapat kita nampak. Tapi benda-benda gaib termasuk daripada syurga, neraka, kemudian mizan, iaitu timbangan amalan kita nanti di hari kiamat, kemudian dengan malaikat. Ini semua adalah termasuk daripada kepercayaan yang harus kita percaya, yang mana mereka semua ataupun benda-benda tersebut adalah termasuk daripada benda-benda yang gaib. Okay? So itu yang pertama. Kemudian kita tengok dalam kalau siapa sahaja yang biasa pergi umrah ataupun haji, di Mekah tu ada namanya masjid Masjid Jin. Memang pada zaman Rasulullah SAW memang ada sebahagian kelompok-kelompok daripada jin, mereka mendengarkan khutbah, mendengarkan perkataan-perkataan dakwah daripada Nabi SAW hingga mereka bawa ke golongan mereka, yang mana golongan mereka ada dalam masjid. Maka mereka mengajarkan Al-Quran kepada jin-jin yang lain yang ada dalam masjid tersebut. Kemudian poin yang kedua, saya ada dengar tentang security ataupun siapa sahaja yang biasanya kerja night shift ataupun yang kerja di daerah hutan-hutan. Ada mungkin amalan-amalan yang you boleh buat. So yang pertama sekali adalah sebelum keluar daripada rumah selalu baca ayat kursi. Baca ayat kursi, kemudian baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. So selalu amalkan itu. So maknanya ketika kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian ketika dah keluar tu sampai ke tempat kerja, kalau boleh jangan lalai daripada mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Can be any zikir. Boleh Allah, Allah, ataupun la ilaha illallah, ataupun la haula wala quwata illa, ataupun baca istighfar, astaghfirullahalazim, ataupun apa sahaja zikir-zikir yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika bertugas, contohnya macam Izni, dia ada bertugas kena masuk sini, kena masuk ruangan sana dan lain-lainnya, selalu ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu istighfar, selalu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai otak kita ni hayal. Ketika otak kita ni hayal, maka di situlah mudah caranya agar jin ni merasuki kita. Disebabkan apa? Kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu tersebut. Kemudian kalau ternampak sesuatu, biasanya akan jam. Tak boleh bergerak, ataupun rasa seram sejuk, tangan sejuk, kaki sejuk, semua sejuk. Apa yang harus anda lakukan? Kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Imam Muslim juga, disebutkan jika kalian melihat jin ataupun melihat sesuatu yang gaib seperti itu, maka berilah mereka amaran sebanyak 3 kali. Maknanya contohnya ketika kita nampak, maka kita bilang, wahai hamba Allah, keluarlah kalian, ataupun keluarlah kamu daripada tempat ini, jangan mengganggu aku. Berikan mereka amaran sebanyak 3 kali. Kalau benda itu tak nak jalan juga, benda itu tak nak keluar juga daripada ruangan tersebut ataupun daerah tersebut, maka ketahuilah bahawasanya jin itu adalah jin kafir. So ini di antara nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada diri kita. Ataupun yang mungkin sahaja yang ada kat daerah hutan, kalau ada nampak sesuatu daripada jarak jauh ataupun dekat, boleh saja azan. So azan, tak payah nak azan sedap-sedap. Yang penting kita lafazkan azan, itu sudah cukup insya-Allah. Dan kalau boleh jangan duduk kat situ juga, maka jalanlah. Okay? Ataupun kalau ada kawan ke apa, boleh call kawan sekali, ataupun nak pergi jalan ke tempat-tempat seperti itu, bawalah kawan. Takutnya apa? Takutnya terjadi sesuatu, at least ada pertolongan daripada kawan-kawan kita. Jadi itu sahaja poin untuk hari ini yang ingin saya sampaikan. Jadi saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima segala amalan kita pada bulan Ramadan yang telah lalu, insya-Allah. Jadi yang penting sekali, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salam. Episod puaka tadi dibawakan khas oleh At-Tafsir. Jadikan spray dan balm bidara ruqyah peneman keluarga anda. Jumpa lagi di next episode ya guys.